Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Berdiri bersama dengan saya adalah Datuk Dr. Raizat, Dr. Nuhayati Rusli, Datuk Dr. Chong Chi Kiong dan juga Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 51 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 6,404 kes, iaitu bersamaan dengan 81.51% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 1 Jun 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 38 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 7,857 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,338 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan daripada 38 kes baru yang dilaporkan hari ini, 26 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Oleh itu, daripada 12 kes penularan tempatan, 6 kes adalah kes bukan warga negara dan 6 kes di kalangan warga negara Malaysia. Sehingga kini seramai 8 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, 2 kes memerlukan bantuan pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada kes kematian berkaitan dengan COVID-19 dilaporkan hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia kekal sebanyak 115 kes, iaitu bersamaan dengan 1.46% daripada jumlah keseluruhan kes. Hari ini adalah merupakan hari ke-29 sejak penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang bermula pada 4 Mei 2020. Tindakan ini telah diambil bagi membenarkan pembukaan beberapa sektor ekonomi secara terkawal dan berhati-hati dan dalam masa yang sama memastikan penularan jangkitan COVID-19 dapat dibendung. Untuk tujuan tersebut, pelbagai prosedur operasi standard iaitu SOP telah diperkenalkan. Bagi meramalkan keberkesanan pendekatan kerajaan dalam menangani wabak COVID-19 serta kepatuhan orang ramai kepada saranan dan garis panduan kerajaan, Institut Kesihatan Negara di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia telah menggunakan kaedah pemodelan bagi unjuran kes COVID-19 di Malaysia. Terkini, kementerian telah menggunakan maklumat terbaru daripada jumlah kes-kes harian sebenar dan membandingkannya dengan graf pemodelan COVID-19 seperti yang telah diramal dan diunjur oleh Institut Kesihatan Negara. Kementerian apabila diperhatikan kes harian COVID-19 di kalangan rakyat Malaysia yang mendapat jangkitan di dalam negara, iaitu dengan menolak kes import, kes bukan warga negara di dalam komuniti dan juga kes bukan warga negara di depo tahanan imigresen. Didapati ianya adalah sejajar dengan unjuran kes harian dalam pemodelan oleh Institut Kesihatan Negara iaitu di kawasan biru. Ini sememangnya menggambarkan impak positif tindakan yang telah diambil oleh kerajaan serta pematuhan rakyat Malaysia terhadap SOP dan saranan yang diberikan kerajaan. Pihak Kementerian Kesihatan ingin mengucapkan tahniah kepada rakyat Malaysia di atas kerjasama dengan pihak kerajaan bagi pencapaian ini dalam usaha kita untuk sama-sama membendung penularan jangkitan COVID-19. Namun begitu, masyarakat harus kekal berwaspada dan terus patuh kepada SOP serta saranan yang ditetapkan bagi memastikan tiada penularan dan peningkatan kes COVID-19 di kalangan masyarakat setempat. Jika dilihat pula graf kes harian sebenar yang merangkumi semua kes COVID-19 di Malaysia, iaitu termasuk kes-kes yang dikesan di depo tahanan imigresen serta kes import, didapati terdapat peningkatan kes harian dan telah menjangkaui unjuran ramalan sebelum ini. Peningkatan kes ini dapat dilihat secara ketara mulai 29 April 2020
Ini adalah disebabkan oleh kes import dari luar negara, penularan kes COVID-19 di kalangan bukan warga negara di beberapa depo tahanan imigresen dan juga di kalangan pekerja bukan warga negara pelbagai sektor di dalam komuniti. Ini bermakna negara kita berdepan dengan satu cabaran baru yang perlu kita tangani bersama, iaitu peningkatan kes COVID-19 di kalangan bukan warga negara. Namun golongan bukan warga negara tidak harus disisihkan dan tidak harus distigmakan oleh rakyat Malaysia. Malahan kita perlu bantu mereka untuk membantu mengurangkan penularan COVID-19 di dalam negara. Saban tahun penggaulan dan percampuran rakyat Malaysia dengan golongan bukan warga negara sememangnya terhad. Namun kehadiran mereka terutamanya pekerja bukan warga negara telah turut membantu dalam memperkasa ekonomi di dalam negara kita. Sewajarnya kita perlu mengenal pasti dan mencari cara penyelesaian bagi menangani isu penularan COVID-19 di kalangan mereka. Oleh itu, pendekatan seluruh jentera kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan dan juga masyarakat adalah diperlukan agar isu ini dapat ditangani secara menyeluruh. Ini termasuk mengambil langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, selaras dengan Akta Standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja 1990 iaitu Akta 446, masalah penginapan pekerja bukan warga negara yang sempit dan sesak perlu ditangani dengan segera bagi memastikan ianya tidak menjadi punca penularan jangkitan COVID-19 dan lain-lain penyakit berjangkit. Yang kedua, pekerja bukan warga negara terutama dalam sektor pembinaan dan keselamatan di semua zon merah wajib disaring untuk COVID-19 seperti yang diarahkan kerajaan. Selain itu, pekerja bukan warga negara dari zon kuning dan zon hijau pula digalakkan disaring dengan inisiatif majikan masing-masing. Pihak kedutaan bagi negara, pekerja bukan warga negara dan lain-lain badan bukan kerajaan diseru untuk turut bekerjasama bagi memastikan kaedah komunikasi yang berkesan dan terbaik dapat digunakan bagi berkomunikasi dengan golongan bukan warga negara. Ini untuk menyampaikan situasi dan keadaan semasa berkaitan dengan COVID-19 serta garis panduan yang perlu dipatuhi secara langsung kepada golongan bukan warga negara. Yang keempat ialah para majikan pula bertanggungjawab memberi pendidikan kepada pekerja bukan warga negara masing-masing tentang amalan kebersihan yang disarankan untuk memutuskan rantaian penularan COVID-19. Majikan juga harus memastikan tempat penginapan pekerja mereka mematuhi SOP iaitu penjarakan sosial dipraktikkan, tidak sesak dan sempit, pekerja tidak sembang dengan jarak yang dekat. Yang ketiga ialah kebersihan tempat penginapan dijaga terutamanya ruang guna sama dan tempat yang kerap digunakan. Oleh itu, kementerian ingin menyeru kerjasama semua pihak bagi memastikan kes harian COVID-19 di Malaysia tidak terus meningkat sama ada di kalangan warga negara Malaysia ataupun bukan warga negara. Ini sememangnya adalah tanggungjawab bersama dalam memastikan rantaian penularan COVID-19 di Malaysia dapat diputuskan. Kementerian Kesihatan Malaysia menasihatkan orang ramai supaya terus patuh kepada nasihat dan saranan yang sering ditekankan oleh kerajaan. Jadikanlah amalan-amalan berikut adalah sebagai norma dan kebiasaan baru dalam kehidupan seharian. Antaranya ialah elakkan 3S ataupun 3C, iaitu elakkan kawasan yang sesak, elakkan kawasan yang sempit dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat. Amalkan 3W iaitu wash, kerap mencuci tangan dengan air dan sabun. Yang kedua ialah wear iaitu sangat digalakkan memakai alat penutup hidung dan mulut di tempat awam atau jika bergejala. Dan warn iaitu amaran daripada Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep kepada peringatan seperti elak bersalaman dan bersentuhan, amalkan etika batuk dan bersin, dapatkan rawatan segera jika bergejala, duduk di rumah dan elakkan amalan kunjung-mengunjung, lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Selain itu, ingat pada SOP iaitu S, syarat-syarat yang ditetapkan di bawah PKPB. O ialah orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak,
bayi, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. P ialah penjarakan sosial diamalkan pada setiap masa iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan COVID-19 dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diterima daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya dimaklumkan rumusan kes COVID-19 untuk kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling. Bilangan sampel yang diambil dan diuji ialah 41,468. Bilangan kes yang positif adalah 3,373 kes, iaitu bersamaan dengan 8.13%. Kes yang masih aktiflah 174, iaitu 5.16%. Kes yang telah sembuh adalah 3,166 dan kes kematian melibatkan 33. Kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling telah melibatkan 5 generasi dan hari ini tiada pertambahan kes. Seterusnya dimaklumkan saringan COVID-19 di 407 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 1 Jun 2020. Jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang telah dikenal pasti ialah 21,722. Jumlah sampel yang diambil dan diuji adalah 15,329 bersama dengan 70.6%. Jumlah kes positif adalah 696 iaitu bersama dengan 4.5%. Mereka yang bergejala ialah 97 kes iaitu 13.9%. Mereka yang tidak bergejala dan positif ialah 599 kes iaitu bersama dengan 86.1%. Dimaklumkan saringan COVID-19 di 391 pasar sehingga 1 Jun 2020. Jumlah peniaga, pekerja, pemandu dan lain-lain yang dikenal pasti ialah 41,511. Jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 32,143 bersama dengan 77.4%. Jumlah kes positif ialah 271 iaitu 0.8%. Mereka yang bergejala ialah 37 kes iaitu 13.7%. Mereka yang positif dan tidak bergejala ialah 234 kes bersama dengan 86.3%. Dimaklumkan juga saringan COVID-19 di 320 pusat jagaan warga emas sehingga 1 Jun 2020. Jumlah penghuni, penjaga dan kaki tangan yang kenal pasti ialah 14,339. Jumlah sampel diambil dan diuji ialah 12,567 bersama dengan 87.6%. Jumlah kes yang positif ialah 26 kes iaitu 0.2%. Mereka yang bergejala ialah 4 kes iaitu 15.4%. Mereka yang positif dan tidak bergejala ialah 22 kes iaitu 84.6%. Seterusnya dimaklumkan laporan rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara sejak 3 April sehingga 1 Jun 2020 adalah sejumlah 48,236 individu. Mereka yang menjalani kuarantin dan telah tamat tempoh kuarantin ialah 37,098 individu. Jumlah kes yang dikesan positif adalah 508 kes, iaitu ada pertambahan 26 kes, iaitu 20 warga negara Malaysia pulang daripada Mesir, 4 daripada Indonesia dan 2 daripada United Kingdom. Seterusnya dimaklumkan jumlah saringan bukan warga negara sehingga 1 Jun 2020. Jumlah yang disaring dan diuji adalah 35,811 kes. Iaitu kes positif ialah 2,014 kes. Jumlah negatif ialah 33,474. Dan daripada 2,014 kes yang positif, 788 iaitu bersama dengan 39.1% masih diasingkan dan diberi rawatan. Tiada kes dirawat di ICU dan bukan warga negara, kes kematian bukan warga negara ialah 4 kes bersama dengan 0.2%. Seterusnya laporan 4 kluster depo tahanan imigresen sehingga 1 Jun 2020. Kluster yang pertama, depo tahanan imigresen Bukit Jalil, jumlah sampel diambil 1,545.
jumlah kes yang positif ialah 283 melibatkan semua bukan warga negara. Dan jumlah kes yang negatif ialah 1,262. Tiada kes yang menunggu keputusan dan kadar positif ialah 18.3%. Yang kedua, depo tahanan imigresen Semenyih, jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 1,785. Jumlah kes positif ialah 65 melibatkan bukan warga negara dan seorang warga negara Malaysia. Jumlah kes negatif ialah 1,719 dan tiada yang menunggu keputusan. Kadar positif ialah 3.7%. Dan kluster yang ketiga ialah depo tahanan imigresen Sepang. Jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 1,477, jumlah kes positif 60, kesemuanya melibatkan bukan warga negara dan kadar positif ialah 4.1%. Dan kluster yang terakhir ialah depo tahanan sementara Putrajaya, iaitu jumlah sampel yang diambil ialah 101, jumlah kes yang positif hanya 2 dan melibatkan kedua-dua melibatkan bukan warga negara dan kadar positif ialah 2%. Seterusnya dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang telah tamat pemantauan dan pengawasan lebih pada 28 hari sehingga 1 Jun 2020. Kluster yang pertama ialah kluster Madrasah Air Merbau di Jasin, Melaka yang melibatkan jumlah kes 41 dan tiada kematian. Yang kluster yang kedua ialah kluster Kampung Baru iaitu di daerah Titiwangsa, wilayah Persekutuan melibatkan jumlah kes 24 dan 1 kematian. Dan kluster yang ketiga ialah kluster Malayan Mansion di daerah Lembah Pantai, wilayah Persekutuan melibatkan jumlah kes 13 dan tiada kematian. Dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 1 Jun 2020. Yang pertama, kluster pertama ialah Pangsa Puri Ceras melibatkan ataupun dikesan 3 kes baru menjadikan jumlah kes 6. Dan kluster kedua ialah syarikat pembersihan di Kuala Langat dan Seremban. Kes baru dikesan ialah 2, jumlah kes adalah 26. Dan yang ketiga ialah kluster Pudu, ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah keseluruhan 77 kes. Dan 28 kluster yang lain tiada pertambahan kes. Seterusnya dimaklumkan kapasiti harian di 43 makmal COVID-19 sehingga 31 Mei 2020. Kapasiti maksima ialah 29,789 dan ujian seharian semalam ialah 26,637 iaitu bersamaan dengan 89%. Dan ingin dimaklumkan trend kapasiti maksima makmal COVID-19 negara telah meningkat sehingga 29,789 ujian RT-PCR untuk kes harian. Dan juga dimaklumkan jumlah sampel diambil dan diuji untuk pesakit sebelum pembedahan iaitu pre-op adalah sejumlah 16,492 pesakit dan 13 pesakit dikesan positif bersama dengan 0.1% sebelum menjalani pembedahan. Laporan jumlah sampel dan ujian antigen rapid test kit setakat hari ini ialah 5,780 ujian telah dilaksanakan dan didapati 56 ujian dikesan positif bersamaan dengan 1%. Begitu saja laporan data-data kita seharian dan saya buka kepada pertanyaan, silakan.